Nabi sampai dengan kumpulan VIP depan pintu syurga, juga pintu syurga dalam keadaan tertutup. Maka Nabi SAW manusia pertama yang mengetuk pintu syurga. Lalu malaikat bertanya, siapa? Lalu Nabi pun menjawab, namanya yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, Allah mengarahkan aku untuk tidak dibuka pintu ini, kecuali yang datang mengetuknya yang pertama ialah Muhammad. Orang lain tak boleh masuk. Sampai Muhammad yang ketuk dulu, baru semua boleh masuk. Buka pintu syurga. Bila duduk depan pintu syurga, Allah tukar semua kita. Tuan-tuan, kita bangun di padang mahsyar, bangun daripada tempat kita dikubumikan dengan tubuh badan ini. Ni tuan-tuan tengok dalam masjid ni, tubuh badan yang tuan-tuan pegang tangan ni, dengan tangan ni lah, dengan badan inilah, dengan kepala inilah, dengan kaki inilah di padang mahsyar. Tubuh, rupa, berat, warna kulit yang sama. Maksudnya kalau Tok Imam tengok Tok Bilal, dia kenal ni Tok Bilal Masjid Khalifah. Tengok, ni Tok Bilal ni. Ni pinjaman. Tuan-tuan tengok ni, tangan ini pinjaman, rupa ini pinjaman. Manusia yang kejar akhirat jangan sedih. Allah bagi macam mana pun rupa kita, kulit kita, jangan sedih. Pinjaman 60 tahun saja. Masuk syurga, kesemua menjadi tampan dan kesemua menjadi cantik. Seandainya seorang bidadari syurga menghulurkan mukanya untuk melihat muka bumi Allah, orang Kedah kata suar muka, dia duduk di syurga, dia suar muka, dia suar muka, dia tengok ke bumi ni. Nabi kata la adaat ma bainahuma, maka terang benderanglah di antara langit dan bumi. Dan keseluruhan langit dan bumi tersebar bau keharum-haruman. Dia baru tengok aja tuan-tuan, dia baru tengok aja, dia baru suar muka dia wangi di antara langit dan bumi. Tu dia bidadari. Oi, bidadari macam mana ni? Manusia. Bidadari ini manusia. Seperti mana Allah Ta'ala berikan bidadari kepada lelaki, orang perempuan pun dapat juga. Saya nak sebutnya, sehebat-hebat bidadari, bila isteri Nabi SAW dengar Nabi cerita pasal bidadari ni, Nabi kata bidadari ni macam ni, macam ni. Isteri Nabi tanya, ya Rasulullah, hebat bidadari, cantik bidadari, mulia bidadari, wanita dunia muslimah, wanita dunia yang masuk syurga, kalau dibandingkan dengan bidadari, siapakah yang lebih mulia ya Rasulullah? Orang perempuan kan, bila dia dengar bidadari ni untuk suami apa semua, dia pun tanya, ya Rasulullah, wanita dunia yang masuk syurga dengan bidadari, siapa yang lebih mulia? Nabi pun jawab, tentu sekali wanita dunia yang masuk syurga. Lebih cantik daripada bidadari, lebih mulia daripada bidadari. Bila nak masuk syurga, Allah SWT pun tukar. Kita tak tinggi 1,5 meter ni dah. Ni 1,5 meter ya. Ada rendah lagi kan? Nak ambil benda tinggi pun susah Ustaz Semua ahli syurga, ketinggian mereka adalah 60 hasta, semua sekali. Ni tuan-tuan tengok tiang ni, 60 hasta ni lebih kurang 30 meter. Ni lantai ke atas berapa tiang ni? 30 dah. Tak sampai. Tinggi lagi lah. 60 hasta tinggi lagi. Tuan-tuan, ahli syurga tinggi ni.
Gigi ahli neraka tinggi ni, besar ni, lagi besar ahli neraka. Ahli syurga tinggi, kesemuanya umur 33 tahun, semua muda, masuk dalam syurga. Ketika Nabi berdiri di depan pintu syurga, kata Rasulullah, aku melihat kebanyakan ahli syurga adalah di kalangan orang miskin, al-masakin. Qumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu syurga dan aku mendapati majoritinya adalah orang-orang yang miskin, fakir. Tuan-tuan, pagi ni kita siapa? Fakir kah? Banyak kah fakir dalam masjid ni? Boleh jadi tak ada seorang, ada seorang dua je. Ni banyak kah fakir miskin dalam masjid ni pagi ni? 95% orang yang sederhana. Kita bukan fakir, kita bukan miskin. Jaga-jaga tuan-tuan. Nabi kata, aku berdiri di depan pintu syurga, aku mendapati majoriti daripada ahlinya adalah di kalangan fuqara dan masakin. Jaga-jaga orang kaya, kuota sikit, kuota sikit. Sebab dengan kekayaan ramai orang yang jauh daripada Allah. Tuan-tuan, manusia makin kaya, makin pemurah kah makin kedekut? Majoriti manusia bila Allah bagi kekayaan, makin pemurah kah makin kedekut? Makin kedekut. Lagi kaya, lagi kedekut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi masuk dalam umur 33 dalam keadaan tak ada janggut dan jambang, tak ada dalam syurga. Jurdan murdan mukahhalin abna 33, Nabi kata. Tak ada bulu-bulu di dalam badan, tak ada dah. Nak cukur bulu ketiak tak perlu dah. Bulu-bulu ni tak ada. Ni harta di sini pun tak ada. Rambut ada. Semua muka berlainan, tetapi kesemuanya cantik dan kesemuanya kacak. Lahum ma yasha'un, apa sahaja yang mereka nak. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, unta ada tak dalam syurga ya Rasulullah? Nabi pun cerita ada. Kuda ada, unta ada. Sahabat lain tanya soalan lain pula. Bila tanya soalan lain, Nabi kata, lahum ma yasha'un. Tak payah tanya, dalam syurga ni apa saja yang kalian bayangkan ada, kalian dapat. Pokok tidak bermusim, buah tidak bermusim, tidak panas dan tidak sejuk. Berjalanlah di mana saja, kalian tengok pokok buah-buahan tidak bermusim dan tidak pernah terputus. Kita tengok tinggi ni, nampak macam buah durian bentuk tu. Macam buah durian ni tinggi, mana ada orang kait buah durian. Kita pun buat tangan macam tu. Wa dhullilat qutufuha tadhlila. Tadi imam baca subuh kan, tu ayat syurga tu. Ranting syurga tu, ranting pokok tu dia turun. Wadaniyatan alaihim. Kemudian Allah sebut lepas tu, wa dhullilat qutufuha tadhlila. Ranting itu turun macam tu, kita pun suar tangan macam tu, buah tu duduk sampai atas tangan kita. Kalau kita duduk di bawah macam tu, dia turun sampai ke bawah. Lepas tu kita pun pegang, buka. Yang itulah tuan-tuan nikmat syurga secara ringkas pada pagi ini.